Okay, hai, selamat datang ke podcast Bual Nusantara. Pada kali ini saya bersama Rostam alias. Kita akan berbual tentang kedai buku atau industri perbukuan. Rostam merupakan pemilik kedai buku riwayat. Pun mungkin sebahagian daripada pendengar sudah mengenali Rostam dan mungkin sudah datang ke kedai buku yang banyak koleksi yang menarik. So, riwayat dah mungkin kalau saya tak salah 2-3 tahun sudah ada dekat sini, kan? So, kalau abang boleh kongsikan mungkin apa perasaan abang setakat ni dengan adanya riwayat kat sini. Ya. Hai Dan. Terima kasih kerana menjemput riwayat untuk menjadi tetamu kepada podcast Nusantara ini. Kalau saya boleh mulakan sedikit tentang latar saya sudah lebih kurang sekitar hampir 25 tahun dalam dunia pekerjaan. Sebelum ini saya dalam bidang pembuatan kereta. Kalau saya boleh spesifikkan. Yeah. Saya dalam unit pemerolehan atau dalam bahasa Inggerisnya procurement. Saya untuk lebih spesifik dari dalam project management untuk develop komponen-komponen kereta yang banyak saya berhubung dengan pembekal-pembekal sama ada dari pembekal tempatan ataupun luar. Maknanya luar dari Malaysia. Jadi antara lain yang saya nak cuba beritahu ialah saya ada sedikit latar tentang perniagaan. Dan sepanjang pengalaman ini saya memang mahu berhenti dari terus berkhidmat dalam sektor pembuatan ini dan mencuba sesuatu dalam dunia perniagaan. Itu sudah saya ada, mungkin sudah dari awal lagi, sekitar 15 tahun, 12 tahun yang lepas, untuk buat sesuatu ketika badan masih lagi bertenaga, masih kuat, supaya dengan idea bahawa sesuatu yang saya cuba mulakan ini menjadi lebih stabil dan mula menjana sesuatu ketika saya masih kuat dan saya dapat menikmati hasil ketika lebih dalam usia yang lebih. So itu antara idea. Jadi saya ada satu ketika bila saya sebenarnya sudah pernah berkeluarga dan bercerai. Jadi secara personal saya ada sedikit masalah peribadi. Kemudian itu juga memberi saya ruang untuk mencuba sesuatu yang lain, kerana secara teori kita tahu institusi keluarga, perniagaan dan benda-benda lain memang betul menggunakan masa yang kita ada setiap hari. Saya mengambil tempoh bercuti, belajar, pergi bekerja dan mencari benda yang lain. Jadi timbul bila saya kembali ke Malaysia, bila mana saya mula menerbitkan buku Ayahanda. So pada waktu itu
secara umum saya memang agak asing dalam dunia perbukuan, industri buku, industri membaca. Saya hampir tidak mengenali semua orang. Cuma lebih mengenali kawan-kawan ayah lah kot, sebahagian daripadanya. Tetapi itu tidak menghalang untuk saya mencuba. Kerana kita sudah melalui peristiwa getir dan tidak ada yang rasa mustahil untuk mencuba sesuatu. Jadi ketika itu juga saya selain pada menerbit akan menjual. Jadi menjual ini ialah antara titik mula yang mendorong saya membuka kedai buku. Kerana sebelum itu hanyalah berdasarkan minat dan juga rasa berkunjung ke kedai buku tu satu rasa kepuasan, nikmat. Betul. Barangkali sebab bukan setakat berkunjung di kedai-kedai tempatan, malah juga kalau ada peluang di melawat luar negara, itu salah satu benda yang saya pasti akan buat. Tapi saya rasa macam keputusan abang untuk masuk dalam bidang penerbitan ni agak mencabar juga sebenarnya, sebab kalau ikutkan orang biasanya lebih selesa sudah kalau dah duduk dalam ada kerja tetap, maksudnya kan abang dalam bidang pembuatan sebelum ni, dan itu mungkin abang yakin pada bila dah start mencuburi budaya, setidak-tidaknya budaya pembacaan dalam masyarakat kita stabil ataupun kuat kan, gitu. Abang tengok macam mana kan, sehingga abang yakin rasanya okey kita buka kedai buku sebab ada orang akan beli, ada orang akan datang, budaya kita selalu, budaya yang membaca selalu vibrant lah gitu. Kebetulan saat ketika saya masuki ruang perbukuan ini ialah ketika isu pandemik melanda satu dunia. Ketika itu secara tidak disangka keperluan mendapatkan buku oleh mereka yang tinggal, yang tidak berpeluang untuk keluar rumah sangat tinggi. Ketika sebelum pandemik melanda, saya sudah mempunyai portal menjual buku dalam e-commerce. Pattern jualan meningkat mendadak. Saya faham nombor-nombor ini tidak menjamin. Selepas pandemik hilang, saya tidak akan dapat nombor yang sama. Tetapi setidak-tidaknya saya terdedah kepada satu sudut, kerana setelah saya dapati jualan buku ini, saya mula cuba memahami situasi industri buku di Malaysia. Dan dalam seperti mana-mana aspek dalam bisnes ataupun dalam apa-apa perancangan, bila kita cuba masuk dan membuat penyelidikan lebih dalam, dan kita akan dapat faham di mana peluang itu berada. So bila kita cuba menyelidik pasaran demografik yang membaca, genre-genre yang ada, cuba melihat dari mata helang, dan kita mungkin dapat sedikit gambaran ke mana arah yang kita patut tuju. Abang pernah duduk di Jerman sebelum ni kan? Selain selalu pergi ke office, of course saya rasa abang selalu mungkin pergi ke kedai buku dekat sana. Mungkin ada tak influence
kedai-kedai buku di sana mempengaruhi juga bagaimana abang membentuk riwayat pada hari ini kan. Itu. Jawapannya 100%. Untuk makluman Izzuddin, Jerman ialah antara negara pencipta. Mereka mempunyai tradisi yang sangat luar biasa dari segi karakter seorang manusia. Mereka sangat bekerja keras, sentiasa berdaya saing, sentiasa konsisten dalam apa yang mereka cuba. Ini memang selagi kerana mereka adalah antara negara yang mempunyai perkembangan GDP antara yang tertinggi berbanding nisbah penduduk yang ada. Kalau kita lihat secara umum, selepas China ialah Amerika Syarikat, kemudian Jepun dan Jerman. China mempunyai populasi sekitar 2 bilion. Kurang pasti saya. Saya tidak ada angka yang tepat. Amerika Syarikat mungkin sekitar 800-700 ribu dengan keluasan negara. Jepun sekitar Jepun dan Jerman antara dua negara yang mempunyai karakter yang hampir sama. Mereka bangkit selepas kalah dalam dalam perang, dan mereka hampir mempunyai perwatakan yang sama. Kerja keras, orang yang efisien, orang yang yang hampir seimbang dalam segala aspek. Memiliki budaya yang baik. Jadi saya betul-betul banyak belajar bila dapat peluang untuk merantau, betul-betul membuka mata. Saya melihat, saya memahati segala aspek, bukan dari segi perniagaan tetapi hampir setiap perkara yang berlaku hari-hari. Jadi secara ini membantu untuk memberi keyakinan bahawa walaupun apa saja yang kita ceburi ini sebenarnya boleh berjaya dengan syarat ada formula yang kita pakai. Sudah tentunya saya rasa ayah abang juga mempengaruhi. Hidup di Jerman satu hal, kemudian balik terfikir nak buat kat kedai buku. So I think pengaruh lain mungkin datang daripada ayah abang juga, T. Alias Taib, seorang sastrawan yang terkenal, orang baca. Apa pandangan abang? Apakah influence saya rasa kalau ada daripada ayah abang sehingga abang nak menceburi bidang ni? Itu juga salah satu faktor yang mendorong saya membuka. Sebab saya pasti kalau dia ada ketika saya membuka kedai buku, sudah pasti dia gembira, lebih membantu untuk saya. Tetapi ini cerita kalau ni kita cuba. Betul, kalau kita cuba kaitkan dengan kedai-kedai buku luar dari Malaysia, perkembangan sastra dan kedai buku sangat-sangat intim. Jadi itu tidak dinafikan. Dan kita jarang sekali melihat benda ini berlaku di Malaysia. Jadi nampak ada keperluan untuk kita ambil peluang itu dan pupuk. Sebab apa yang kita ada sebelum ini, kita lihat perkembangan ini berlaku di luar kedai buku. Kedai buku di Malaysia pada 60-an hingga ke pertengahan 90-an atau naik ke awal milenium, komuniti dan kedai buku tidaklah itu akrab. Jadi tidak akrab maksud abang dia tak berinteraksi sama atau hanya tak ada kedai buku community, hanya berfungsi sebagai menjual buku. Okey, faham. Tidak ada apa yang orang-orang kita taksub
dengan kedai buku di luar ialah macam mana mereka wujud dalam komuniti, bukan setakat sebagai fungsi sebagai kedai buku, tetapi lebih dari itu, menjadi tempat untuk mereka bertukar pandangan, buah fikiran. Malah sebahagian gerakan muncul daripada tempat-tempat ini. So yang kita sendiri masukkan benda-benda elemen dalam artikel kita, esei kita. Tetapi kita tidak ada benda ini kita ada di institusi lain, tapi bukan di kedai buku. Betul. Saya nak tanya, saya nak tanya tentang soalan tu tadi, tentang kedai buku. Apa fungsi kedai buku selain sebagai tempat nak mempamerkan buku? Kita berbalik ke situ sekejap lagi. Tapi saya nak tanya lagi tentang hubungan abang dengan T.L.S. Taib, dengan ayah abang pada waktu tu. Bentuk hubungan abang rapat dengan dia atau selalu ikut dia, ataupun influence dari segi one way or another dalam penulisan misalnya, ataupun hubungan abang lah mungkin dengan macam mana abang gambarkan. Ayah dia sedikit pendiam. Dia banyak berkarya. Dia seorang berperwatakan yang lebih konservatif. Semuanya, persediaan semua perlu dia tidaklah begitu spontan. Dia perlukan waktu sendiri untuk berkarya. Ketika itu kami masih muda, jadi peluang untuk bersama ayah tu tidak hadir ketika dia berkarya. Dia memiliki bilik khas sendiri di rumah kami, ataupun ruang sendiri, dan beliau selalunya bekerja dikala kami sedang tidur ataupun tidak berada. Jadi sama ada hujung lewat malam ataupun awal pagi. Tetapi kebiasaannya selalunya di awal pagi. Seawal sekitar 4:30 sudah dibangun untuk ketika anak-anak masih tidur lagi. Dan apabila kami setelah meningkat dewasa, baru mungkin lebih akrab, kerana kami sudah seperti lebih daripada seorang, mungkin sebagai seorang, bukan nak cakap kawan, tetapi level perhubungan itu lebih matang. Kemudian cakap tentang lebih hal-hal topik lebih serius. Serius. Kemudian beliau juga ada ketika mengikuti saya ketika saya ada business trip. Kerana beliau suka berjalan, suka, yalah, kalau kita faham karakter penulis, mereka sangat peka dengan hal-hal sekeliling. Jadi pengalaman baru berada di tempat memberikan substance, memberikan ide-ide yang baru untuk menulis, ataupun sekadar pengalaman meneroka tempat baru. Dalam temu bual abang di GTLF tahun 2020, abang ada mention pasal bagaimana abang melihat puisi pada awal peringkat abang masa abang masih kecil. Abang selalu menghabiskan masa dalam bilik kerja dia, malah tidur kat situ kan. Tapi pada waktu tu abang kata puisi-puisi ayah, puisi-puisi T.L.S. Taib ni tak puitis. Itu yang abang sebutkan, maksudnya tak puitis, tapi saya tanggap benda tu sebagai mungkin abang belum terhubung dengan puisi dia pada waktu tu. Bila titik yang kemudian abang melihat T.L.S. Taib dalam sudut, dalam kacamata lain, berubah pandangan abang? Agak-agak bila macam tu? Bila mungkin dalam 7-8 tahun kebelakangan ini, saya baru
cuba menambah pengetahuan tentang kesusasteraan, terutamanya kesusasteraan Melayu. Terutamanya bila kita faham tentang teknikal penulisan, baru dapat menikmati gabungan teknikal dan idea. Kerana secara personal, saya dapati bukan hanya idea, tetapi ia juga melibatkan teknikal, penggunaan Tata bahasa maksudnya. tata bahasa, yang betul. diksi ataupun seperti menggunakan adjektif manusia untuk menggambarkan pergerakan objek atau sebaliknya. Ada istilah dia. Dan beberapa teknik yang lain. Paradox dan sebagainya. Jadi mereka, bila kita tidak ada pengetahuan tentang teknikal ini dan kita tidak faham kenapa dia digunakan begitu, tapi bila kita dah mula faham, dan baru kita dapat tersenyum bila melihat idea sinis, bila menyentuh sesuatu, kita dapat menyelami atau dapat merasailah So kemanisan. abang selalu macam mengulang baca karya-karya ayah dulu, like satu puisi mungkin. Ada tak puisi yang terlekat betul-betul macam tu kan? Kalau saya bayangkan mungkin Tialas Taib, kalau kita kata okay, dia ada puisi yang banyak tentang Terengganu, kemudian KL, abang yang mengarah ke mana macam tu? Yang Saya lebih kepada Ya. puisi-puisi yang berbentuk menjiwai kehidupan. Bila bercakap tentang sedikit tentang falsafah, sedikit tentang realiti hidup, tentang kesukaran, tentang kepedihan, tentang Kerana saya juga membaca melalui pengalaman saya. Jadi saya rasa kita resonate bila sesuatu yang kita baca itu juga pengalaman kita. Ya. Okay, kalau so, apa sifat-sifat yang abang rasa, sifat-sifat ataupun ciri-ciri yang ada pada ayah abang Tialas Taib yang mungkin ada pada abang hari ini? Kalau ada, adakah menulis ataupun berkarya atau berpuisi? Itu dah sebahagiannya. Sebahagian daripada ciri-ciri yang mungkin ada pada diri abang. Ya. Pendiam saya rasa sudah tentu. Mungkin. Ya. Saya terus terang belum lagi menghantar apa-apa bentuk penulisan. Masih peram. Bukan, satu saya masih banyak menghabiskan masa untuk menguruskan kedai, menguruskan perniagaan ini sebab sebab ia betul-betul perlukan masa saya. Terlalu banyak perkara sebab saya berurusan dengan hampir 3,000 jenis produk. Dan juga antara benda yang kritikal adalah tentang pengurusan kewangan. Sebab antara pembekal yang saya mengambil secara consignment, dan bila kita melalui setiap kitaran pembayaran ni dan so akhirnya banyak perlu menghabiskan masa kepada hal-hal pengurusan juga sebenarnya. Dan memberikan saya hampir, saya juga berasa saya sendiri tidak betul-betul fleksibel di usia ini untuk dapat dapat menghabiskan sedikit masa untuk membaca dan sebab kerana bila saya melalui pengurusan ini, minda agak letih dan physically pun agak letih. I mean saya boleh faham sebab saya dalam industri yang sama juga.
kerja-kerja yang substantif bagi saya mungkin banyak kepada editing, terjemahan. Tapi dalam masa yang sama nak kena menguruskan projek ya, misalnya kan. Jadi nak menyeimbangkan antara kedua-dua tu agak susah kan. Dan akhirnya kalau tak sempat menulis, paling tidak membaca mungkin. Dan membaca tu sangat waktu untuk membaca tu sangat langka juga kan. Bagi orang dah banyak tanggungjawab I think. Betul. Kadang-kadang saya miss waktu macam umur remaja, I think orang tak ada tanggungjawab. Akhirnya buku mungkin, sebagai waktu lapang. So abang, saya kenal abang waktu ketika abang publish buku anthology, buku TLS type kan. Saya ingat ada 6, 7 macam tu. Kat situ baru saya baca juga, bukan mengenali TLS type tapi mula membaca lebih banyak karya-karya dia kan. Ada projek-projek lain tak yang abang rancang nak buat berkaitan dengan ayah atau projek penerbitan sendiri sebagai tambahan kepada riwayat sebagai kedai buku lah? Sebenarnya sememangnya ada. Apa yang saya berikan dalam tempoh 5 tahun ialah sekitar, secara kasarnya, saya meletakkan sekitar 2 tahun untuk stabilkan perniagaan ini. Yang mana selepas, dengan harapan proses ini stabil, saya akan kembali untuk mencari untuk menerbitkan sebahagian pada kerja-kerjanya yang masih ada banyak lagi yang tak terbit. Kalau ikutkan puisi, kalau kita bercakap tentang puisi, abang saya telah uruskan di mana mereka telah terbitkan bersama Caterpillar. Kalau saya boleh lihat pattern penulisan ayah, dia sentiasa ada sekumpulan puisi bersiri ke? Bukan. Maknanya ketika dia meninggal pada 2004, dia kebetulan bulan Februari dia baru menerbitkan satu antologi pasal pengalaman pada tahun sama yang ketika dia meninggal. Pada ketika itu juga dalam simpanan banknya dia ada sekitar 70 ke 100 buah puisi yang belum diterbitkan. Yang mana mereka mungkin sekitar 30-40% ini sudah diterbitkan secara eceran. Jadi seperti dia sudah ada pelan jangka masa untuk sentiasa nak diterbitkan. Diterbitkan. Jadi jadi ketika itu abang sudah mula awal waktu saya tidak ada di Malaysia. Abang sudah memahami kerja-kerja yang belum diterbitkan dan sudah mulakan perbincangan. Dan selain daripada puisi, ada juga yang berbentuk artikel, esei, nota-nota, diary, sesi bersama. Dia ada ruangan khas, kolom di beberapa majalah yang mungkin ini salah satu koleksi. Ada juga ruang dalam salah satu stesen radio yang sudah transcribekan untuk mungkin kita boleh terbitkan. Dan juga ialah nota-nota dan saya nak balik pada kedai buku riwayat kan. Kalau ikutkan macam kebanyakan kedai buku pada hari ni, even dekat Malaysia pun dah terjadi secara perlahan walaupun tak kuat lagi. Tapi di Indonesia saya tahu macam kedai buku dah ambil jalan atas talian. Dan satu alasannya mungkin sebab nak menjimatkan kos kan. Semua orang jual dekat Shopee, malah dekat TikTok sekarang kan. So untuk kedai riwayat sudah tentu saya rasa tempat nak display ataupun nak mempamerkan buku supaya orang
datang dan beli buku kat sini. So ada lagi kerinduan terhadap physicality of a bookstore. Ada cita-cita lain sebenarnya mungkin bagi abang kerana mungkin buat kedai buku riwayat. Selain kedai buku, apa abang membayangkan macam tu di riwayat akan terjadi macam tu? Jual buku satu hal kan. Mungkin tadi abang ada sebutkan tentang community. Mungkin abang boleh jelaskan sikit apa yang abang maksudkan dengan the vibrancy of the community dekat sini kan. Cita-cita lain lah macam tu kan. Kita bercadang juga untuk menjadi salah satu platform alternatif untuk komuniti berinteraksi, berjumpa dalam ekosistem perbukuan. Bukan terhad kepada topik-topik perbukuan atau mungkin melebihi daripada itu, melibatkan hal-hal kebudayaan. Seperti contoh kita rasakan ini sangat penting sebab pada hujungnya ini bukan hanya pasal buku, ini berkaitan pasal kita, tentang apa yang kita jalani kehidupan seharian. Kita tidak dapat hidup hanya menjalani hal-hal tuntutan dunia. Manusia mesti mencari ruang untuk melepasi, escape daripada hal-hal teras ini. Jadi kita sentiasa mencari benda-benda lain. Kita kenal pasti manusia tidak berubah daripada dekat ke dekat. Kita memang tahu. Jadi macam mana timbul, macam contohnya buku melalui beberapa fasa kritikal, terutamanya bila buku digital diperkenalkan satu dunia. Ketika itu jualan buku fizikal menurun, terutama di Eropah dan juga di Amerika Syarikat. Amazon, Kindle, kita lihat data ini sangat signifikan. Tetapi sampai satu masa sekarang buku fizikal relevan semula. Betul. Secara apa yang kita boleh simpulkan dalam masa terdekat, fizikal buku tetap relevan. Datanglah pelbagai bentuk cabaran. Fitrah manusia untuk memegang buku sangat akrab. Jadi saya sendiri tidak menolak globalisasi, penggunaan digital, menggunakan e-commerce platform untuk membantu, selain membantu meningkatkan jualan, ia juga salah satu alternatif untuk saya sampaikan, untuk capai certain target group. Tetapi saya juga lebih konservatif. Saya suka perniagaan manual. Saya suka lebih yang klasik. Jadi saya akan lebih memberikan masa untuk memastikan fizikal itu lebih diutamakan. Saya tidak tolak kepentingan untuk mewujudkan e-commerce ini. Selain jual buku, abang juga banyak di riwayat. Saya rasa mungkin hampir setiap minggu ada events kan. Abang ceritakan sikit mungkin bentuk-bentuk acara yang macam mana yang abang tumpukan kat sini. Dan itu salah satu untuk menghadirkan orang lebih ramai ke sini dan berkenalan dengan orang kan. Setelah kami buka, penerimaan komuniti sangat-sangat menggalakkan. Jadi orang daripada pelbagai sosok, latar belakang datang bertanya, meminta pandangan, cuba berkolaborasi untuk membuat aktiviti. Jadi bukan daripada kategori sastra, tapi lebih daripada itu, seperti diverse, sejarah,
politik. Kita ada terima beberapa kolaborasi daripada NGO, even daripada pembikin filem ada membuat screening dokumentari, screening filem. Ada juga terima undangan membuat music performance di sini. Dan mungkin minggu depan akan mengusahakan satu sesi muzik di sini. Jadi kita agak dalam keadaan tu. Yalah, sebab satu, kerana di Kuala Lumpur selain daripada kedai-kedai buku big chain, tidak banyak peluang yang ada untuk komuniti, untuk penggiat-penggiat seni berkarya dan juga komuniti berinteraksi. Jadi dalam konteks itu kami beruntung sebab mempunyai lagi peluang-peluang. Ya, saya agak kalau compare dengan kedai-kedai buku lain yang saya tahu dekat KL especially, dia attract pembaca ataupun kelompok penulis yang sangat diverse kan. Bukan satu bahasa saja. Mungkin yang bahasa dominan mungkin bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan. Tapi ada komuniti orang dari latar bahasa yang pelbagai juga datang kat sini ya. Sangat diverse dari segi kelasnya, dari segi latar bahasa kan. Kami alhamdulillah dari konteks itu betul-betul diverse. Kami bukan setakat ada berkaitan dengan berlatarkan Melayu dan juga Inggeris, tapi juga lain seperti ada kelompok Mahua yang datang, ada sastra Tamil juga daripada geng Utaya, juga daripada ada minat daripada satu kelab buku Rusia untuk mengadakan aktiviti berkala di sini. Ada banyak juga pelanggan yang bertanyakan buku-buku bahasa bunda mereka di sini. Jadi, contohnya buku Scandinavian punya negara, orang Rusia, jauh orang juga mencari. Mereka, agak soalan tu agak pelik kerana umumnya tentunya kita tidak ada. Tidak ada. Okay bang, mungkin soalan terakhir untuk abang, macam mana abang melihat riwayat dalam masa mungkin 5 tahun ke hadapan? Tadi abang cerita mungkin agak struggling juga ya untuk run di tengah-tengah kota KL yang kosnya mahal apa semua kan. Setelah melalui 2 tahun yang mencabar ini, kami menerima kunci. Okey, saya tidak masukkan secara terperinci pembukaan riwayat tu. Saya bermula dengan membuka kedai buku menggunakan entiti lain, kedai buku Titi Wangsa. Kemudian menggunakan riwayat pada tahun 2022 sekitar bulan Jun. So memasuki bulan Februari, bulan Februari 2024 tu. So hampir 2 tahun. So setelah beroperasi lebih menghampiri 2 tahun, saya mungkin akan mengubah sedikit kerana 2 tahun ini sangat mencabar. So apa yang lebih penting ialah untuk kami dalam tempoh 5 tahun ini untuk memastikan riwayat masih berada kerana cabaran-cabaran yang kami lalui ini. Di samping mungkin untuk kami aktif mencuba bertindak sebagai satu community hub. Jadi saya tidak letakkan visi yang lebih luas kerana dengan sumber yang kami ada sangat-sangat mencabar dan kami cuma memastikan kami masih relevan dalam 3 tahun yang akan datang. Bagi saya ekosistem
perbukuan penerbitan di Malaysia sudah semakin baik, dan saya rasa tidak terlalu sulit mungkin kalau terus kekal dalam ni. Cuma nak kena re-strategize selalu lah kot mungkin. Terima kasih banyak-banyak bang kerana masa yang diberikan. Terima kasih. Jumpa lagi. Jumpa lagi.